Okey, Tok, soalan studio pertama sekali, kalau kata parti beliau bersatu mengambil tindakan dengan memecat keahlian beliau dan beliau akan berada di pihak bebas, adakah kerusi tu panas ataupun beliau boleh masuk ke parti-parti lain? Kita kena faham bahawa beliau masih lagi ahli parlimen Bersatu dan ahli parlimen Perikatan Nasional. Beliau tidak boleh menyertai UMNO atau mana-mana parti lain. Kalau mereka melompat parti, secara automatik Susah Agung Perikatan Nasional boleh mengutus surat kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk memaklumkan kerusi tersebut kosong. Jadi sekarang ni apa yang berlaku ialah mereka tidak lompat parti, tetapi menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan usul-usul yang akan dibawa oleh kerajaan demi untuk memastikan rakyat dapat dijaga sehingga pilihan raya umum yang ke-16. So tak ada masalah. Jika beliau dipecat, boleh. Beliau akan duduk di kursi bebas lah. Kalau beliau dipecat, beliau berhak dan boleh untuk menyertai mana-mana parti. Kalau beliau dipecat. Tapi beliau kalau tak dipecat, beliau tak boleh lompat parti. Ya. Okey, Dok. Selain daripada MP Kuala Kangsar, MP Ketereh juga menunjukkan minat yang sama, iaitu ke arah kerajaan perpaduan itu. Macam MP Kuala Kangsar ni tapi MP Ketereh tu teruk lah. Sebenarnya MP Kuala Kangsar ni saya tak nampak lah dia ada masalah kewangan, kan. Saya rasa dia pun lebih pada mampu untuk membiayai kawasan dia, kan. Saya nampak lebih kepada ketidakyakinan dia kepada parti dia. Bukan kecil anak Iskandar ni. Iskandar ni. Tapi kalau MP Ketereh, ini memang dia sendiri yang menzahirkan. Dia menceritakan bagaimana dia kena bagi orang duit orang mati pun dia kenduri kahwin. Kenduri kahwin pun dia komplain, kan. Macam mana kita tak pakai rakyat pun kita pergi bagi orang duit orang mati ke, duit kenduri kahwin ke, orang nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, kan. Tak boleh lagi. Yang tak pakai rakyat ni dah jadi pakai rakyat komplain macam tu. Macam mana? Lain kali ukur baju di badan lah. Kalau tak nak jadi wakil rakyat, janganlah buat macam tu, janganlah keluar pergi menyertai pilihan raya, kan. Okey, Dok. Esok kita faham bakal ada pembentangan belanjawan 2024, kan, kan. Apa yang Tok rasa, kan, melalui belanjawan ni? Adakah ianya bakal ada belanjawan yang suntikan fiskalnya lebih tinggi ataupun suntikan fiskalnya lebih rendah? Pandangan tu? Saya rasa belanjawan ni ialah satu belanjawan di mana Perdana Menteri mempunyai tugas yang amat sukar. Pertama, tugas yang paling sukar ialah untuk membetulkan sistem penyampaian subsidi. Nak mengalih subsidi yang hari ini dinikmati oleh the top 20 dan memindahkannya kepada kumpulan sasar yang betul, iaitu kepada the B40 dan juga the M40, bukan satu tugas yang mudah, bukan satu tugas yang mudah. Dan saya rasa ini challenges yang paling besar dihadapi oleh PM besok. Kedua ialah untuk diversify our source of income, mempelbagaikan sumber pendapatan. Sudah pasti rakyat sedang menunggu apakah keputusan-keputusan besar dalam usaha untuk memastikan bahawa kita boleh mendapat pendapatan tambahan lain. Bagaimana kaedah yang akan digunakan oleh PM? Sudah pasti kita mengharapkan tidak ada terlalu banyak cukai-cukai tambahan yang akan dikenakan, kan? Tetapi orang mengharapkan supaya ada tax reduction
dalam keadaan sekarang yang saya rasa amat sukarlah untuk dilaksanakan oleh PM. Dan ada kemungkinan juga inilah masa yang sesuai untuk memperkenalkan balik GST. Tetapi saya difahamkan kerajaan hari ini juga sedar bahawa ini bukan masa yang sesuai untuk mengenakan balik GST. Tetapi kalau tidak kita kenakan GST dengan subsidi bahan api RON95 diesel dan LPG menelan belanja 50.8 bilion, subsidi elektrik pun sampai 9.8 bilion, total 60.6 bilion. Saya rasa PMX tak banyak pilihan. Sama ada dia menarik subsidi, pindah kepada subsidi bersasar dengan kelompok yang mungkin 80% akan still menikmati subsidi bahan bakar ni, tetapi mungkin secara cash handout ataupun melalui STR ataupun melalui bantuan petrol secara direct, tunai, bagi mengelakkan sindiket penjualan diesel, penjualan macam-macam lagi lah. So benda ni juga mungkin berlaku. Kalau misalnya keputusan yang tidak berapa popular ni, keputusan tak popular dibuat, maka fokus bual bicara umum dan pembincangan umum akan lebih kepada kenaikan harga minyak. Dan ini sudah pastilah akan mematikan sudut-sudut positif, pengumuman-pengumuman positif, pengumuman-pengumuman nikmat-nikmat yang bakal dikecapi oleh rakyat yang akan diumumkan besok. Benda itu akan tenggelam. Jadi saya menantikan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah kaedah pendekatan yang bakal diambil pada hari esok, dan kita nantikan. Dan kita menyokong penuhlah sebarang tindakan bagi memastikan negara ini terus kukuh ekonomi dia, dan kita tidak membuat ataupun memberikan subsidi secara berterusan kepada orang yang tidak layak untuk menikmati subsidi. Kita nantikan besok. Begitu Ya. Pada tahun lepas, belanjawan 2023 ni, kerajaan memperuntukkan lebih kurang 388.1 bilion. Adakah 388.1 bilion ini pada tahun belanjawan 2023? Adakah pada tahun ini belanjawan 2024 ni meningkat atau ianya akan menurun? Pandangan tu? Saya rasa dia akan meningkat. Akan meningkat. Dia akan meningkat. Saiz ekonomi kita pun makin lama makin besar. Unjuran pendapatan pun sudah pasti akan meningkat juga. Cuma kalau misalnya kita dapat lakukan penjimatan dari segi kita dapat mengurangkan secara drastik. Kalau sekarang ni total kita punya subsidi lebih kurang dalam 80 bilion. Kalau dapat kita kurangkan katalah 50%. saya yakin kerajaan akan kurangkan lebih daripada 50%. So kalau kerajaan kurangkan subsidi ni lebih daripada 50%, maka kita akan lihat kemungkinan besar unjuran perbelanjaan tahun lepas dengan unjuran perbelanjaan tahun ini mungkin sama atau boleh jadi kurang. Tapi bergantung kepada keberanian kerajaan untuk benar-benar merealisasikan rasionalisasi subsidi ini, memindahkan daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar.
Kalau ini dapat dilakukan dan kerajaan kena faham benda ni risiko dia terlalu besar. So kalau ini betul-betul berlaku, tak mustahil kita punya usaha untuk ada budget surplus dalam, bukan untuk kali ini tetapi untuk ke arah surplus budget ini akan lebih cerah.